ila hadratin nabiyyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi tahirin ashabil kiram wa ila musannifi hadzal kitabil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Dia telah menempatkan kita di sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sentiasa taat patuh kepada segala perintahnya dan beramal dengan ajaran Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 98 atas sekali. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Wa alla yaqdiya hajatahu fi ma'in mubahin rakidin ma lam yastabhir wa mutahaddatsin ghairi mamlukin li ahadin wa tariqin wa qila yahrumu taghawwutu fiha wa tahta musmirin bimilkihi aw mamlukin ulima ridha malikihi wa illa haruma. Kata pengarang rahimahullah, ini sambungan daripada adab-adab qada hajat, yang mana agama kita agama yang paling bersih, yang mana setiap inci kehidupan umatnya Allah Ta'ala letak adab-adab yang indah, yang cantik, yang unik. Tak ada pada agama-agama yang lain. Baik. Kata pengarang rahimahullah, hendaklah tidak melakukan buang air di perairan umum yang tidak mengalir. Antara adab qada hajat ialah jangan, maknanya makruh melakukan pembuangan air. Makruh buang air di perairan umum yang tidak mengalir, tempat kegunaan awam macam tasik, orang dah ambil air yang tidak mengalir lah. Kolam, dalam kolam, contoh kolam, kolam besar, kolam kecil, tak kira lah. Buang air kat situ, maka makruh. Lagi pula tidak menyumber terus. Menyumber terus perak ke apa? Ni bahasa Indo ni. Maknanya air yang tidak banyak, yang tidak macam air laut. Air tak mengalir tapi air laut ataupun air lagoon yang besar-besar tu, yang itu tak apa. Kalau yang air yang banyak maka tak makruh. Air yang sedikit macam kolam kecil, tasik kecil, orang dah ambil air, kita kecil, kita berok situ, maka makruh. Makruh lah. Tapi kalau air itu jadi najis, haram pula, orang guna tak boleh.
Macam ekor dalam kolah, kita berok kecing, terapung, ambil wuduk pun jadi air tu najis. Dah, sebab dah berubah dia punya rasa bau warna, maka haram kecil kat situ. Asal hukum makruh bila tidak berubah. Lagi pula tidak menyumbat turun di tempat bercanda milik umum. Dan yang kedua, makruh buang air besar kecil di tempat bercanda, tempat lepak tempat sembang. Tempat sembang milik umum, maknanya tempat sembang orang awam, orang kampung, wakah-wakah, tak, tempat apa ni, tempat main dam, haji. Benda tu harus boleh. Maknanya makruh di tempat orang yang buat perkara yang harus, lepak, sembang, bertegur sapa, bercakap, bertemu, berbual di tempat yang tertentu tu, wakah, sembah dan sebagainya. Makruh buang air kat situ, ataupun kecing, berok kat situ, makruh. Tetapi kata ulama, kalau tempat tu tempat yang haram, contohnya tempat judi, sunat pula berok. Boleh pahala. Berok situ. Tempat judi, tempat orang main apa ni? Main apa tu? Benda-benda yang haram lah. Sabar ayam ke, ataupun tempat minum arak, maka sunat pula berok kecing kat situ. Kata ulama, wajib pula bila kita berok tu orang akan lari, tak pergi situ dah. Sebab dia jadi mencegah kemungkaran. Tak apalah buat lain pula, kita berok pula. Masih lagi orang akan jauh lari daripada perbuatan kita berok kecil tu. Wajib kita buat gitu jika terteguh kemungkaran tu. Kalau dok lari buat situ juga, sunat saja berok kecil situ. Kalau mereka boleh lari, mereka tak akan buat lagi benda haram, maka wajib buat. Sebab mencegah kemungkaran wajib. Mencegah kemungkaran wajib. Kita tengok orang nak sembahyang, ada di baju dia, dia boleh takbir lagi. Ada di baju dia tak cicok, wajib kita tegur, jangan main lagi, ada tak cicok. Wajib, sebab kemungkaran tu. Dia sembahyang dalam keadaan kita tahu dia najis, kita lock. Samalah dengan ni. Orang yang sedang buat kemungkaran, kita lock. Kita nak cegah dengan tangan tak mampu, dengan mulut tak mampu, berok je lah. Dengan buang air, tak apa. Bila? Jangan masa dia tengah main tu, main judi tu, nak katok malam-malam masa dia tak ada. Siang hari nak kita nak main judi, lah siapa pulak ni, besar-besar tahi ni. Contoh Jadi mereka akan pindah tempat lain. Tak apa, boleh pahala besar tu. Berok boleh pahala dah tu. Boleh pahala besar. Sebab kita mencegah kemungkaran. Kalau tak gitu, maka Nabi larang. Walaupun makruh, Nabi benci lah. Jika tempat-tempat yang tidak haram, tempat orang bersembang, bertegur sapa, bertemu bual, kita berok, maka makruh. Sebab Nabi kata, ittaqul la'anain, takutlah kamu dua tempat yang menjadi perbuatan orang yang berok kecil kat situ dilaknat. Tempat lalu lalang orang ataupun tempat orang bersembang. Dua tempat Nabi larang. Takut kita buang kecil kat situ, air kecil kat situ, maka kita akan dikutuk, dilaknat oleh orang yang bersembang ataupun lalu lalang kat situlah. Dan di jalanan, dan makruh buang air di jalanan, di jalan tempat laluan orang ramai. Jalan raya contoh, lembu kubah berok tu, makruh tu. Tempat lalu lalang orang, makruh. Siapa yang berdosa? Lembu kubah. Tua dia. Lembu kubah tak tahu ke satu. Pada berok makan berok lah. Jadi orang tuan punya milik lembu itu akan bertanggungjawab. Bahaya, nanti kena makan serupa. Lalu orang si A menyopo, tarik sabar mulut, tarik ilmu siapa ni. Orang kedua, ketiga, keempat, kelima habis. Sampai 40 kali mungkin kena tulah aku.
Bahaya. Jadi jangan sekali-kali lepas gitu ya. Di bawah hukumnya ada pendapat bahawa berak di jalanan hukumnya haram. Tu ada ni berak tu. Ada pendapat bahawa berak membuang air besar di jalanan hukumnya haram. Dah dua hukum tu. Yang pertama makruh, yang kedua haram. Ada pendapat kata haram. Berak di jalan orang lalu lalang. Kecil taklah. Berak saja. Ada pendapat kata haram. Sama ada dia sendiri berak ataupun lembu dia ataupun kerbau dia atau kambing dia berak, haram berlaku. Jadi berdosa tu. Hari-hari kutip dosa. Lepas lembu berak pasir. Ya. Betul lagu dikir tu. Lembu siapa dia? Tak ingat lagu. Ada dengar satu. Lembu siapa dia? Duk rata-rata. Betul kata. Betul. Itu satu bentuk dakwah. Dikir barat yang merupakan satu bentuk dakwah. Mengajak orang supaya jangan cari benda dosa, perkara haram. Ikut pendapat ni lah. Berak pasir tengah jalan orang. Di bawah pohon berbuah yang tumbuh di tanahnya sendiri. Yang keempat, makruh buang air di bawah pokok berbuah. Yang pokok tu tumbuh di tanahnya sendiri. Tanah milik dia. Tanah milik dia, dia berak di pokok yang berbuah. Makruh. Sebab takut buah jatuh, tak? Kena najis. Jadi orang dengar cerita, tak? Pokok dia tu dia suka berak, buah pokok dia tu. Jadi orang dengar cerita gitu, bila kita nak buah orang akan jadi rasa kembang. Bila orang tahu gitu. Itu sebab dilarang buang air di bawah pokok berbuah di tanah miliknya sendiri. Pun makruh. Atau tanah orang lain bila telah jelas pemiliknya pasti membolehkan. Ataupun pokok berbuah tu di tanah orang lain yang dia izin berak di situ. Contohnya si A berak di tanah si B. Di bawah pokok berbuah di tanah si B. Si B izin dah si A berak situ, maka makruh. Kalau izin, kalau tak izin haram. Itu kalau diizinkanlah, diperbolehkan. Kalau tidak jelas pemiliknya pasti memperbolehkan, maka buang air di sana hukumnya haram. Kalau tuan milik tanah pokok berbuah tu tak izin, tiba-tiba dia pergi berak situ, haram. Contohnya tanah kelapa sawit, ada sawit. Si A berak buang air di tanah si B yang ada kelapa sawit, haram. Tak berizin. Si A kena minta izin dulu si B. Hai si B, boleh tak aku buang air besar ni? Air besar biasa marah, kecil tak arah tak. Buang air besar. Air besar. Di tanahmu boleh tak? Kalau si B kata tak boleh, haram buang air di situ. Kalau izin, makruh. Ini hukum berbeza tu. Tak izin, haram. Izin, makruh. Sebab sawit orang makan tu. Sawit orang makan. Betul tak? Minyak lah. Goreng ayam. Makan tu. Mentega daripada minyak sawit, orang makan. Jadi pokok berbuah, buah yang boleh dimakan lah. Kata ulama, walaupun pokok tak berbuah pun makruh juga. Sebab tempat orang lalu lalang, tempat tuan punya dia pergi berteduh dan sebagainya, tak? Tiba-tiba pijak, berjeluah. Tak? Memang kena marah. Sebab tu dilarang. Wala yastakbilu ainal qiblati wala yastadbiruha wala yastadbiruha wa yahrumani fi ghairil muaddi wa haitsu la satir. Hendaklah tidak menghadap ke arah kiblat ataupun membelakanginya. Antara adab qada hajat buang air besar kecil, jangan menghadap ke arah kiblat dan membelakangkan kiblat. Tumulah secara umum tidak boleh, dilarang, makruh buang air dengan membelakangkan kiblat ataupun mendepani kiblat, menghadap kiblat.
Malahan perbuatan ini dihukumi haram. Bahkan ianya haram. Bila dilakukan tidak di tempat persiapan buang air. Pertama, dia buang air itu di tempat yang bukan disediakan khas untuk buang air. Contoh, dia buang air itu tengah jalan. Tempat yang tidak disediakan khas untuk buang air. Kursi kodai berok buang air lah. Hukumnya haram tu. Berok ataupun kencing hukumnya haram. Di tempat yang bukan khas disediakan untuk buang air. Macam mana haram ni? Bila menghadap kiblat. Yang tadi hukum makruh. Dan ada pendapat kata haram. Buang di jalan orang. Tempat yang bukan disediakan khas untuk buang air kecil dan besar. Yang ni haram menghadap kiblat atau membelakang kiblat di tempat yang tidak disediakan khas untuk buang air. Haram. Bila menghadap kiblat lah. Kalau tak menghadap kiblat tak apa. Tidak haram, makruh je lah. Bila menghadap kiblat, tengah-tengah padang tu, orang tak ada. Kalau ada orang, haram. Sebab dia menampak aurat dia kepada orang, haram lah. Bila tidak ada orang, dia berok menghadap kiblat tak, ataupun belakang kiblat, haram. Jika di tempat yang bukan disediakan. Kalau ada tandah tu, berehat. Walaupun menghadap kiblat, tidak haram. Serta tidak bertabir. Dolah tidak tidak disediakan khas untuk buang air. Tidak bertabir pula. Tidak bertabir tengah-tengah padang gitu. Kalau bertabir, tak makruh. Apa bertabir ni? Sutroh lah. Kalau bahasa kitab yang terkini dikata sutroh. Sutroh maknanya kita ambil pengadang untuk menjauhkan kita daripada haram menghadap kiblat. Mana kalau kita menghadap kiblat tak apa bila ada tabir. Baik, apa syarat tabir tu? Syarat tabir tu ataupun syarat sutroh tu, pengadang tu ialah tingginya kena 2/3 hasta ke atas. Bila kita duduklah, kalau diri syarat dia kena sampai ke pusat. Itu pengadang tu. Kalau duduk, pastikan pengadang tu tingginya 2/3 hasta. Inilah. 1, 2, 3. Satu hasta ni, ambil hasta orang yang buat air je lah. Ukur dulu. Sini. Ambil lah papan ke, beg tinggi ke, letak. Kiblat sana, ni pun ngadap. Kiblat sana, belakang kiblat. Jadi letak dua, sini se. Baru tidak haram. Sebab ada sakti, ada sutroh depan dan belakang. Kita kata apa yang gelenyanya nak ngadap kiblat. Pusing je lah, tak haram tak? Jangan ngadap kiblat. Pusing je. Kata-kata tengah padang tu, dah haram ngadap kiblat, tidak ada sutroh. Tak usah ngadap kiblat. Walaupun tidak sutroh, ngadap ke arah timur, arah selatan utara, hulu hilir. Tak apa lah. Walaupun tidak ngadap kiblat. Tidak haram. Yang kau nebih ngadap kiblat juga ni, susah cari pengadang. Tak ada pengadang, ngadap arah kiblat juga. Haram lah. Ada pengadang tak apa, ada sutroh tak apa. Tapi lebih baik kalau tidak ada sutroh, untuk keluar daripada haram, tidak ada haram, maka menghadaplah ke arah utara ataupun selatan. Jangan menghadap ke arah kiblat, baru tidak haram. Dengan syarat tidak ada orang. Bukan haiwan lah, orang. Kalau lembu kerbau tak apa. Ada lembu kerbau kita buang air tak apa. Lembu kerbau tak apa, tengok aurat kita. Kita tidak haram mendedahkan aurat pada lembu kerbau ataupun cicak ataupun kelipah, labur dan tandah. Tak, kita ada tandah nampak aurat tak? Labur kelih. Cicak berkelih. Apa tu? Tak apa. Untuk haiwan lain tak, manusia je. Jin macam mana kita tak nampak dia. Dah. Tapi ada amalan Nabi suruh kita baca bismillahillazi la ilaha illahu untuk kita hadang, sutrohkan pandangan jin dan syaitan dalam tandah.
Bila kita baca ni, dia tak nampak kita. Kita jadi hilang daripada pandangan mereka. Awak jadi gaib. Siapa nak ambil gaib? Awak kata, masuk tandas, bismillahirrahmanirrahim. Gaib. Ji cari tak apa. Mana dia? Saya nampak masuk kaki kiri. Tak ada dah. Oh, tak jumpa lagi. Jadi hilang gaib sementara. Jadi bila ada sutra, tidak ada masalah walaupun menghadap ke arah kiblat. Dengan syarat sutra tu dia kena 2 hasta ke atas. Dan jarak antara dia dengan sutra jangan lebih 3 hasta. 3 hasta kurang. Katakan 1 hasta, kita ni tak 2, 3. Situ lah. Maknanya penghadap tu kena sepaling maksimum 3 hasta. Jangan lebih haram juga walaupun menghadap ke arah kiblat, walaupun ada sutra. Jangan lebih. 3 hasta semakin dekat lah. 3 hasta ataupun kurang. 2 hasta lagi bagus. Kau dekat kau bagus. Tak? Jadi kau pelik tau. Sepatutnya tak dekatlah sutra. Apa yang pergi jauh? Maknanya letak sutra dekat-dekat. Dah. Ini semua dikira makruh ataupun haram jika tidak di tempat yang disediakan khas, ataupun di tempat yang disediakan khas untuk buang air, maka tak apalah. Ngadap kiblat ke, tak ngadap ke, jauh ke, dekat ke, tak apa. Luah ke, asalkan di tempat khas untuk buang air. Tandah awam, tandah sejik surga, maka tak apa. Tidak haramlah. Buang air tak lagi. Lagi kita tak apa. Lagi kita tak apa. Tipe jalan. Lagi siapa tu? Dia kepada lagi dia. Tak apa. Dia kepada lagi dia tak apa. Jangan kita kepada lagi dia. Itu tak boleh. Tidak masalah nak berak tak apa lagi dia. Suka kecil berak boleh. Dah. Ambil kata lagi tak apa. Dan lagi tak apa. Mikir lagi dia ke dia. Tak apa. Tidak ada masalah. Macam kita pergi kucing, ayam. Kucing kita pergi atas beranda kita tak apa. Beraklah satu guni pun. Tak ada masalah rumah kita. Yang haramnya berak rumah orang. Kucing berak rumah orang. Rumah orang. Kalau orang tembaru haram lah. Kalau orang turai tu tak apalah. Beres. Tak haram. Kalau tua dia marah, sudah. Mana sudah menyusahkan orang lain. Nabi kata la darara wala dirar. Tidak boleh memberi mudarat kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Hukumnya haram. Sama. Ya, tanah pokok masuk kawasan rumah orang. Kalau tuan rumah tu, tuan tanah tu yang mana pokok orang lain masuk dalam tanah dia tak suka, dia marah. Maka bila dia suruh tebang, bila dia suruh tuai pokok tu tebang, wajib tuai pokok tu tebang. Dahan je lah, bukan pokok, dahan. Dahan yang masuk ke dalam kawasan rumah dia tu. Maka wajib tuai pokok tu kena tebang. Dahan sajalah. Tapi kalau pokok tu betul-betul masuk, kena tebang pokok lah. Sebab membahayakan orang. Membahayakan orang. Dia semua-malanya minta izin dulu. Minta izin dulu supaya tak ada perbalahan. Minta izin dulu. Sebab pokok tu tuai pokok tu. Tapi jula masuk dalam kawasan orang, maka eloklah minta izin dulu. Cari balah. Cari balah. Cari balah. Tapi boleh bincang molek lah. Boleh bincang. Boleh bincang. Kalau tuai tuai tanah kata suruh tebal, maka kena tebal. Kena tebal. Sebab sudah masuk jula tu kuasa orang. Tebal jula, tebang dahan je lah. Sebab datang ke buah, sebab jula tu buah roh. Maknanya kuasa jangan menyusahkan orang. Susah juga tu. Nak makan tak boleh. Tuan dia tak izin. Buah dalam kawasan rumah kita. Nak makan tak boleh.
susah hati anak-anak, mengecekkan hati orang, menyusahkan hati orang, hukumnya berdosa. Jadi bila suruh tebang, kena tebang. Hilangkan kesusahan kepada orang lain. Ada kadang-kadang sawit, tak sawit, daun sawit tu. Ada orang tak boleh daun sawit masuk rumah, kawasan tanah dia. Maka kena kerak. Bila tuan tanah suruh kerak, tuan pokok kena kerak. Yang tebal, batal tu masuk kuasa tanah kita, dahannya atau daunnya saja, pelepah tu. Maka pelepah tu kalau tuan tanah suruh tebang, tuan suruh kerak, suruh potong, kena potong lah. Sebab sudah mengganggu kawasan sempadan udara. Sempadan udara tanah orang. Tapi biasa benda tu dimaafkanlah, ada kebalalah. Tapi kalau sakit hati maka kena kabur, dan bila diberitahu wajib tebang. Tak tebang berdosa. Siapa suruh tanah dekat Tarok. Tanah jauh Tarok lah, jauh. Agak-agak bila dia besar, daunnya tak sampai ke dalam kawasan sempadan tanah orang. Gitu. Pokok sawit ke, pokok buah ke. Ini atas Tarok tanah, atas sepadan. Allah Akbar. Maknanya batang atas sepadan, bila besar, batang tu akan menjadi masuk makan tanah orang. Makan Tarok. Berdosa. Ini banyak berlaku lah. Jadi baca molek-molek. Falawis taqbalaha bisadrihi wa hawala farjahu anha summa bala lam yadurra bi khilafi aksihi. Bila dadanya menghadap kiblat, lalu alat kelaminnya dipalingkan kemudian kencing, tidaklah mengapa. Ada polok lagu ni. Dada menghadap kiblat, nak buang air ni. Ni bab kiblat lagi. Bab jangan menghadap kiblat ketika buang air. Tapi dada menghadap kiblat, dia punya anunya tu dipusing. Lagu mana buat tahu? Rekod sikit gitu. Jadi masa dibuang air tu tak menghadap kiblat. Dada menghadap kiblat. Tak. Dia punya anu tu dialih ke lain. Jadi tak menghadap kiblat maka tidak haram. Lelaki boleh? Apa boleh kat kau? Dia pusing pinggan. Pusing. Kahir ke mana pun asal boleh. Maka kalau boleh, tidak haram. Tak haram lah kalau boleh. Lam yadurra maknanya tidak haram, tidaklah mengapa. Bi khilafi aksi. Tetapi haram bila sebaliknya. Macam mana sebaliknya? Dada tak ngadap kiblat, tapi anu tu ngadap kiblat. Dia terbalik. Awak tadi dada ngadap kiblat, anu tak ngadap kiblat. Yang ni anu ngadap kiblat, dada tak ngadap kiblat, maka haram. Sebab dia punya subjeknya ialah anu tu, kemaluan tu yang dikira ngadap ke tak ngadap. Jadi ulama detail tu sampai gitu mau ayat supaya kita dapat ilmu dan jauh daripada murka Allah. Allah murka ni sebab menghina arah yang terbaik. Arah tempat yang Allah Ta'ala kata ngadap untuk ibadat. Kita ngadap untuk kecimerok. Sepatutnya arah kiblat tempat yang dimuliakan. Tiba-tiba kita hina dengan buang air kita tu. Tak? Benda air tu, punggung. Depan punggung air. Kita kalau untungnya punggung kita marah. Walaupun budak, marah, benda air. Keaiban. Wala yastaka wala yabzuqa fi baulihi, dan hendaklah dia jangan bersiwak, bersugi ataupun gosok gigi. Dan meludahi pada kencingnya. Ini antara adab yang patut kita kena jaga sangat. Disebut dalam kitab yang besar-besar juga. Antaranya kitab Al-Jawharul Mahub. Orang Melayu karang. Dia kata antara adab qada hajat, jangan bersugi, gosok gigi dan berludah pada air kecing dia. Kalau pada berok lagi teruk, air kecing pun teruk dah. Maknanya makruh sangatlah. Ulama kata kalau dia gosok gigi ketika buang air besar kecil,
akan mewarisi sifat lupa. Jadi pelupa. Jadi pelupa ataupun nyanyuk. Mudah nyanyuk kok, mudah lupa. Melayu mudah lupa sebab tu kok. Kata Mak Dwi, Melayu mudah lupa. Suka gosok gigi. Apa lagi kalau dia cakap? Lebih teruk. Merokok ketika buang air. Lagi teruk. Termasuk makan minum tu. Merokok tu termasuk dibangsakan dengan makan minum. Sebab kan orang Arab kan panggil dia minum. Yashrab dukhan. Minum asap. Dia macam makan minum merokok tu. Jangan bersugilah gosok gigi dan sebagainya ketika buang air besar kecil. Dan ludah pun tak boleh. Ludah pada tempat dia kecil berok. Maknanya dalam aku tandah lah di ludah situ. Allah. Sayanglah. Sangat tak bagus sebab ludah tu ada zikir tu. Ilmu kita ada zikir. Bagi kita semayang, kita baca Quran, kita bersalawat, kita azan, kita baca Quran dan sebagainya. Ada zikir ilmu kita tu. Maka janganlah kita letak tempat yang jijik. Ludah dalam makhluk tanah. Ludah pada kecing lah. Benda yang suci kita hinakan. Sebab itulah dihukumkan makruh, dibenci syarak. Allah Ta'ala benci, Nabi benci. Kata ulama boleh mewarisi penyakit. Dia tak sebut penyakit apa. Dia kata afah. Penyakit apa tahu? Takut-takut ada penyakit yang pelik-pelik berlaku bila dia ludah di tempat dia buang air. Penyakit yang yang kita tak pernah berjumpa kali. Coronavirus, COVID-19, wallahualam, mungkin ya. Yang pelik-pelik mungkin tak datang lagi. Ataupun penyakit-penyakit yang biasa-biasa kita terima dah, penyakit influenza dan sebagainya, wallahualam. Ataupun kata ulama mewarisi penyakit waswah. Waswah pun sebabnya bila kita ludah di tempat kita buang air. Kecil kita ludah situ. Ataupun pada makhluk tandah, dan makhluk tandah. Jadi setengah orang tu dia tahan ludah. Tak ludah dalam tempat dia buang air, tahan. Walaupun penuh mulut dia tak apa. Tak siludah tempat yang najis. Nanti dia siap buat bersih semua, keluar baru ludah di luar. Ludah ni sunat ludah di tempat yang berzikir juga. Contoh ludah pada air zikir. Ludah kita bercampur dengan air zikir. Air kita zikir campur dengan zikir. Comel. Ludah pada tanah zikir. Ludah pada pokok-pokok zikir. Jangan ludah tempat yang jijik, yang kotor. Itu antara adab lah. Ludah di tempat yang baik. Air, ludah di pokok-pokok, pokok bunga. Tapi kalau di pokok bunga sekolah, tengoklah tengok keadaan. Kalau bunga tu bunga yang kita ludah, air liur kita mengalir, orang tak nampak, tak apa. Ini kalau ludah di pokok bunga tu, orang nampak. Allah hijau. Siapa dia pun nak ludah sini ni. Jadi akan menyebabkan jijik, tak boleh juga. Kalau setakat air liur basah dia mengalir hilang tak apa. Ni Allah Allah. Kuning air liur. Allah, pokok. Kalau berjuang habis itu. Allah. Jadi menyebabkan orang terganggu, sakit jiwa, sakit hati. Maka janganlah. Tengok tempat. Kalau tanah tak apa, tanah kita duduk, kita gesek-gesek hilang. Di lantai tak boleh. Satu lambang kekotoran. Ludah di lantai. Ludah dia kata rupuk boleh, orang tak nampak. Kalau ketika ludah dalam bilik air, air tu air mengalir, kita niat kulit atas air. Boleh. Jangan ludah direct atas air kecil. Ludah atas air mengalir tak apa, jangan direct pada air kecil. Akan mewarisi sifat lupa. Sifat waswah. Ataupun kata ulama lagi, kuning gigi pun disebabkan oleh ludah di tempat air kencing ataupun berok. Kuning gigi kuning. Cicak gigi. Kuning kedok.
Baik. Sikit lagi dah. Wa ayyakula 'inda dukhulihi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Minal khubusi boleh, minal khubsi boleh. Ba tu matikan boleh ataupun baik depan boleh ba tu. Minal khubusi ataupun minal khubsi wal khaba'is. Ini doa kita nak masuk ke dalam tandas, bukan masuk tandas. Doa nak masuk tandas. Doa nak masuk tandas, bukan doa masuk tandas. Doa tu di luar tandas sebelum masuk. Jangan baca doa di dalam tandas. Lepas tu kalau tak ingat, tak apa. Masuk tandas, doa dalam hati. Ulama kata boleh lagi kalau terlupa. Doa dalam hati. Malaikat tahu tak? Malaikat kan tulis doa. Malaikat tahu. Macam mana? Dengan nafas. Malaikat boleh tengok nafas kita keluar tu, ni ada zikir tandas ni, dia tulis. Ni kalau tidak ada suara lah. Bila hati kita sebut, malaikat boleh tahu juga. Ini disebut oleh ulama lah. Hendaknya berdoa di waktu masuk jamban. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, saya mohon perlindungan Engkau dari godaan syaitan jantan dan betina. Rupa-rupanya syaitan ni ada jantina dia. Syaitan ada jantan, ada betina. Tapi kata ulama molek kita tambah bismillah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sebelum masuk tandas, langkah kaki kiri. Baca bismillah dululah sebelum Allahumma inni a'udzubika ni. Tapi jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Ni adab. Baca bismillah saja, basmalah. Maknanya bismillah, jangan baca ar-rahmanirrahim. Tak kena pada tempat tu sebab ar-rahmanirrahim di makna dia tak kena, tak sesuai dengan tandas. Baca bismillah saja. Dengan nama Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan betina dan syaitan jantan dan syaitan betina. Al-khubusi itu syaitan jantan. Al-khaba'is syaitan betina. Tapi masa baca bismillah tu jangan niat Quran. Sebab bismillah tu adalah salah satu daripada ayat Quran. Bismillah surah Fatihah tu. Jangan niat baca Quran. Bila niat baca Quran haram. Ikut pendapat yang kata haram lah baca Quran dalam tandas. Ada juga yang tambah Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najisil khabisil mukhbis asyaitanir rajim. Ini doa sebelum masuk tandas. Ada doa yang lain lah. Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najisil khabisil mukhbis asyaitanir rajim. Baik. Kita pun habis sikit tak? Sebelum syarat tak? Boleh? Wal khuruji wa ghufranaka alhamdulillahi allazi azhab anil aza wa afani. Dan bila keluar, dan di waktu keluar, baca ghufranaka alhamdulillahi allazi azhab anil aza wa afani. Segala puji kupohon ampunmu ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menyingkirkan penyakit dariku dan menganugerahkan kesejahteraan buatku. Minta ampun kepada Allah tu. Ghufranaka, baca 3 kali. Paling baiklah ghufranaka. Alhamdulillahillazi azhaba anil azza wa afani. Baca 3 kali juga. Minta ampun ni. Nabi suruh minta ampun bila berada dalam tandas. Dan bila keluar tu minta ampun. Ulama bagi tahu, apa? Ada orang tanya, kenapa kita kena minta ampun kepada Allah bila keluar tandas? Sunat minta ampun kepada Allah. Bila kita berada dalam tandas, bila keluar tandas, sunat minta ampun kepada Allah dengan perkataan ghufranaka, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Kenapa? Kata ulama, yang pertama kerana tidak zikir. Dalam tandas mana boleh berzikir? Zikir ni perintah Allah bila? Setiap masa. Pagi, petang, siang, malam. Tak. Dalam tandas maknanya setiap masa lah. Tetapi dalam tandas dilarang.
Bila dilarang dalam tandas berzikir, maka seolah-olah kita tak berzikir, minta ampun. Minta ampun kerana meninggalkan zikir dalam tandas. Ada orang tanya, apa pula gitu? Kan arahan Allah Ta'ala tu jangan berzikir dalam tandas. Bapa kena minta ampun juga. Tak? Sunat kan? Jangan berzikir dalam tandas. Tiba-tiba disunatkan pula minta ampun sebab tak berzikir. Tadi agama kata jangan berzikir dalam tandas. Tiba-tiba bila tinggal zikir, kena minta ampun. Nampak macam bertentangan. Tak bertentangan sebenarnya kalau kita faham. Contoh, orang yang sedang haid, dia wajib meninggalkan puasa. Tak? Allah Ta'ala kata jangan puasa bila kamu haid. Betul tak? Wajib jangan puasa, wajib tinggal puasa bila haid. Tetapi kena ganti tak? Wajib ganti pula. Allah Ta'ala kata haram puasa ketika haid, dilarang. Tiba-tiba Allah Ta'ala mewajibkan pula suruh ganti. Tadi kena larang puasa, kena ganti pula. Kalau kita faham gitu, ni benda wajib ni. Puasa tu wajib ketika haid. Maknanya jangan puasa. Sepatutnya bila Allah Ta'ala larang, ganti lah. Tapi Allah Ta'ala suruh ganti juga, wajib pula ganti. Apa gitu? Sebab Allah Ta'ala nak beri pahala lebih. Nak beri pahala lebih. Sebab haid ni tak lama. 8 hari, 7 hari, tak apalah. Jadi kontrol lah. Orang lelaki boleh buat. Orang lelaki sepanjang Ramadan puasa, orang tina pun lebih kita juga. Macam orang lelaki dapat pahala lebih. Jadi diwajibkan kontrol, walaupun Allah Ta'ala wajibkan tinggal puasa ketika haid. Macam ni juga Allah Ta'ala sunatkan jangan berzikir tandas. Bila tak berzikir, Allah Ta'ala sunatkan minta apa pula. Adalah sunat tak berzikir, sunat minta apa pula. Sebab apa? Allah Ta'ala nak beri pahala lebih. Kan kita kan suka pahala lebih, kan? Betul tak? Tak tu. Yang betulnya suka duit lebih. Tak? Cari pendapatan lebih. Suka. Cikgu kerja sampai menegolah gitu gini apa? Cari pendapatan lebih, ekstra apa? Income. Extra income cari. Orang kerja apa ni, cikgu pergi ke laut tangkap ikan lagi, jadi jaga. Di KL jadi jaga cikgu. Siang ngajar, malam jaga. Apa? Cari extra income. Cari pendapatan lebih. Kalau bak duit lebih-lebih no. Bak pahala pun sama, Allah Ta'ala suruh kita lebih juga. Maknanya kalau tertinggal zikir dalam tandas, di luar minta ampun. Bila minta ampun itulah lebih tu. Bila minta ampun dapat pahala minta ampun pada Allah. Pahala ikut perintah Allah. Itu yang pertama, sunat minta ampun sebab pertama tak zikir. Yang kedua, takut cuai kerana tak syukur nikmat Allah. Sebab dalam tandas kadang-kadang kita terlupa Allah Ta'ala beri kita nikmat 3 nikmat. Bila kita dah tandas 3 nikmat, tiba-tiba kita tak syukur nikmat ni, maka istighfar minta ampun sebab kamu tak syukur. Takut cuai tak syukur. Sebab Allah Ta'ala beri 3 nikmat. Apa? Yang pertama, makan senang. Allah Ta'ala beri kita makan. Sedap makan. Makan ayam panggang, ayam gulai itik semua sekali tak? Roti cana, capati, roti payah, sedap makan. Allah Ta'ala beri rezeki. Kita tak syukur. Yang kedua, Allah Ta'ala mudah hadam. Mudah hadam. Senang berok lah, senang. Bukan senang pencernaan. Maknanya perut tak mula susah nak ada. Yang ketiga, mudah keluar. Mudah keluar. Mudah hadam, mudah cerna. Mudah hadam, mudah dikeluarkan. 3 nikmat tu. Ada orang susah hadam, susah. Jadi sakit. Sekop perut jadi medu dan sebagainya. Dan mudah cerna, mudah berak, mudah kecing. Alhamdulillah. Ada orang tak boleh berak, RM10,000 bedah. RM10,000 bedah. Maka ubat tu, maka julak tu, maka julak ni susah. Sebab susah nak berak. Tiba-tiba kita mudah dapat 3 nikmat, kita tak syukur ataupun lupa syukur cuai, Allah Ta'ala suruh kita minta ampun bila kita keluar tanda.
Itu atas hikmah kita minta ampun kepada Allah. Baik. Wa ba'dal istinja'i Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa sifarji minal fawahish. Selepas istinja baca doa, ya Allah, sucikanlah hatiku, jiwaku dari nifak, dan bentengi farasku, kemaluanku daripada kejahatan semuanya. Doa yang bagus supaya kita terjauh daripada sifat munafik. Memang kita orang Islam, tapi takut ada sifat munafik pada amalan kita. Kata ulama, takut juga pada itikad akidah kita ada sifat nifak. Maka berlindunglah dengan Allah, pasti Allah Ta'ala tolong kita. Jauhkan, sucikan hati kita daripada sifat munafik dan daripada kekejian yang dibuat oleh kemaluan kita. Qala al-Baghawi law syakka ba'da istinja'i hal ghasala zakarahu lam talzamhu i'adatu. Al-Baghawi berpendapat, ini ulama tafsir dan pakar fiqh ni, dia kata kalau sesudah istinja merasa ragu sudahkah basuh zakarnya, basuh kedok, maka tidak wajib mengulangi istinjanya lagi. Lepas dia istinja, tiba-tiba mari syak, mari ragu-ragu, aku basuh kedok anu aku tu, zakar aku ataupun punggungku. Lepas istinja tu, mari ragu-ragu, basuh kedok. Ada juga begitu ni. Pada hadis istinja dah, dia basuh dah depan belakang, tiba-tiba lepas suci habis tu dia mari was-was, basuh kedok zakar aku tu ataupun farah aku tu. Jadi mari gitu, maka hukumnya ialah tak payah basuh dah, suci dah. Dah. Sebab dia baru lepas istinja. Jangan ada ragu-ragu lagi ya. Macam orang lepas berwuduk, selepas berwuduk dia mari ragu-ragu. Lepas basuh kaki, lepas basuh kaki sekali, baru nak aku tangga surga, tiba-tiba cerita, aku basuh kedok lagi tangan ke siku. Ada mari gitu tak? Kalau ada mari gitu, layanlah. Waswas tu jangan layan. Itu syaitan tu. Jangan layan. Maknanya sudah dikira basuh dah. Ini berlaku juga, ramai juga ni murid-murid sekolah dan sebagainya tanya tak. Kita jawab, tak payah layan. Syaitan punya kerja tu. Dah mau ambil wuduk dah. Bila datang waswas jangan layan. Semayang pun sama, lepas salam, Assalamualaikum. Tak? Habis salam, tiba-tiba mari syuk. Aku niat kedok lagi tadi sudah. Aku rokok kedok. Sujud kedok. Tanya akhir kedok. Sudah. Itu waswas syaitan tu. Jangan layan. Jangan layan lah. Layan apa agak? Semaya pula. Lepas semaya, lepas salah, baru dilitah. Aku macam tiap kedok. Sudah. Mati situ rasa. Pasal situ lah. Bila layan. Macam basuh muka. Bila kita basuh muka, memang rata punya. Dia tak syarat yakin. Bila kita zon, saka berat, rata dah kali, baik dah. Jangan dia ikut syaitan. Syaitan kata, syaitan yang benar walhan kata, tu, celah. Celah bila pak tidur, tu. Kalau bedu tu, pipi tu. Tak kata lagi tu. Kita pun kono. Dia ikut syaitan. Sepatut air satu cekok tangan ni tiba-tiba jadi terberhenti untuk buka saja. Basi air. Jadi bila dah jelas gitu, jangan layanlah. Siapa yang sudah istinja, dia berasa belum suci lagi kemaluan dia, jangan layan. Jangan layan. Itu syaitan tu. Sebab tu cara bersih kemaluan ni, tak. Kalau yang belakang tu lah, yang belakang. Yang belakang tu bila orang lelaki tu dia basuh, dia rasa kasar. Cuci tu. Selagi licin, tak cuci. Kasar, baru suci. Orang tina berbeza. Orang tina selagi dia kasar, tak suci. Selagi bila dah licin, baru suci. Itu cara dia. Dan jangan was-was. Kena lawa tu. Memang saya kata, biarlah, biar pelebih kasar. Pelebih kesak. Pelebih lagi. Sapu lagi. Gonyol lagi.
Siapa sakit yang pedih siapa. Ada juga gini, sama memang merah punggung. Begono. Kembu habis air semuanya. Kalau nyanyi ke punggung lebeknya habis. Sebab dia ikut kata ulama. Ulama kata bila dah kasar memang suci. Walaupun tak perlu yakin, beraksangka memang suci. Boleh ambil sembahyang dah. Baik, habis. InsyaAllah kita sambung syarat-syarat solat yang ke-30. InsyaAllah. Ada soalan? Baja? Nak naik apa? Cikgu lah. Nak beli 1 kilo. Kalau ada banyak. Ada 3 kilo, beli 3 kilo. Sawi ke kakung? Sawi. Asyik bagi rumah dah 5 kilo. Dia kalau najis, walaupun najis mughalazah, boleh kita guna untuk baja. Tidak ada masalah. Walaupun kita ambil sayur tu bau ni bau najis khinzir. Bau bukan zat, bukan air, hukumnya boleh makan. Tidak haram. Yang haramnya bila kita kelebek daun kalau tahi. Jelah air tahi dalam daun tu tak boleh lah. Tapi tak ada gitulah dah. Dia akan diserap oleh akar-akar dah. Bau sajalah, bau saja tu tak apa. Hukumnya adalah boleh. Cuma makruh lah. Boleh tapi makruh, bukan haram lah. Power tu nanti kizir tak? Boleh hukumnya boleh. Tidak ada masalah selagi tidak ada air. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma wa ihsana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi